السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم فقهنا في الدين وعلم تأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلم تأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلم تأويل. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tuan Imam, tuan-tuan yang kuasa suara dan kampung Taman, alhamdulillah. Sekarang lama tak jumpa jalannya. Sebulan dua ini ramai kawan-kawan meninggal. Sebenarnya meninggal dengan sebab COVID dan lain-lain. Dan kita masih diberi peluang untuk hidup. Syukurlah Allah. Hayataka qabla mautik, hidup sebelum mati. Hidup ini untuk diuji amalan kita. Ayyukum ahsanu amala, siapa yang baik amalannya. Allah tidak kata siapa yang paling banyak, yang ahsan. InsyaAllah kita sentiasa memperbaiki amalan supaya jadi yang ahsan, yang terbaik amalan. Tentunya bermula daripada salat, sebelumnya taharah misalnya. Tapi semuanya itu yang paling dituntut ialah bersih hati, qalb, tazkiyah nafs. Kelapakan yang bersih, segalanya bersih. Tidak bersih, meredup, ditolak. Sebab itu sentiasa kita beristighfar, mohon Allah Ta'ala membersihkan hati kita dari segala sifat-sifat yang mazmumah, sifat yang tercela, seperti cepat marah, lihat besar yang lain, sombong, kedekut, dan isi dengan sifat-sifat yang mahmudah, terpuji, pemurah, tawadhu. Begitulah. InsyaAllah kita sambung pengajian masih dengan kitab Syekh Awlawiyat Al-Qaradawi. Mungkin tak banyak kali ikut lepas ni cari kitab lain lah. Kitab lain secepat-cepatnya bulan 10, selewatnya bulan 1. Saya beri tajuk malam ni, itu tajuk tentang keutamaan perjuangan pemikiran. Keutamaan perjuangan pemikiran. Kelabu pada tak nampak. Maksudnya Allah beri kepada kita akal untuk berfikir. Dan Quran banyak menyuruh kita berfikir. Wallazi yuhyi wa yumit. Wa ikhtilafil lail wan nahar. Afala taqilun? Allah lah yuhyi wa yumit, menghidupkan dan matikan. Allah juga lah menukarkan siang dan malam, siang pada malam, malam ke siang. Afala taqilun? Cukup dua perkara itu, hidup dan mati, siang malam. Guna akal untuk berfikir. Yang lain lagi, hujan turun, hujan. Daripada mana datang hujan? Ada musim kemarau, pokok-pokok tumbuh, ada yang mati, ada yang berbuah, ada yang buahnya masam, ada yang macam-macam. Afala taqilun? Jadi makna dia perintah Allah Ta'ala dalam perintah ini untuk berfikir. Kalau tak fikir macam binatang je lah. Walaupun kita hidup, kita makan, kita minum, yang naluri suruh makan kita makan, suruh minum kita minum, kita rehat, tak berkembang. Jadi Islam suruh kita berfikir. Afala taqilun? Contoh semudahnya zaman COVID ni lah. Kalau tak fikir,
Oleh kerana PKP tak mana-mana, duduk di rumah je lah. Di rumah. Arahan masuk, kita masuk. Pelan-pelan berhenti, kita berhenti. Kita fikir macam mana nak buat supaya terus berperan surau kita, masjid kita, kampung kita. Alhamdulillah gunakan teknologi semasa. Gunakanlah apa saja yang boleh gunakan teknologi. Tidak ada alasan kata ini bukan Islam punya, kafir punya. Tapi kita gunakan. Kita punya al-hikmah Allahul mu'min. Yang baik-baik itu, hikmah itu kita punya. Kita gunakan semak-semaknya. Alhamdulillah saya nampak. Saya buka Facebook nampak surau. Ada ajalah imam naik mimbar, ada sembahyang, masya-Allah. Tak putus hubungan. Walaupun tak datang. Macam ni pun saya di rumah dapat dengar kan. Adalah di rumah, alhamdulillah. Duduk di rumah aja tak dapat datang. Tak ikut syarat. Tapi diikhtiarkan. Itu namanya taqilun, menggunakan akal. Alhamdulillah. Kita gunakan akal untuk sebaiknya, untuk kebaikan kita. Dalam buku ini, kalau tuan-tuan ada kitabnya, muka surat 336 ni, dia kata segala hal berpusat kepada akal. Soal ibadah khusus, ibadah umum, soal dunia atau akhirat, semuanya akal. Cuma akal terbatas. Dia tak boleh menjangkau lebih pada Allah. Allah bagi. Dia hanya nampak orang sakit, orang meninggal, diuruskan jenazahnya, masuk ke kuburan, tutup, habis, tak nampak. Itu akal kita yang kita nampak, mata kita membantu, telinga mendengar, sekat itu je. Lebih tak nampak. Alam kubur, alam barzakh, itu mengasam-ayat. Kita wajib beriman dengan sam'iyat, iaitu perkara yang Nabi sampaikan melalui hadis Nabi SAW daripada wahyu Allah Ta'ala dalam Al-Quran Al-Karim. Terbatas penglihatan kita. Nampak jenazah diusung sampai kubur, tunai lahat, tutup, tak nampak dah. Lepas itu kita kena beriman pada as-sam'iyat. Mana pinggiran kita, akal kita sekat tu je, yang lebih-lebih. Nak macam mana berlaku alam kubur sekian-sekian tu, itu bukan panduan akal, panduan wahyu, panduan sunnah. Cuma akal cuba analisis, terima ke tak terima, logik tak logik, kena terima. Sebab itu luar bidang-bidang kuasa kita. Sembahyang kita ni, sembahyang alhamdulillah, kita solat sejak kecil, alhamdulillah kita lakukan solat sehari 5 kali dengan wuduknya, dengan pakaian rukuk malam, semuanya kita buat. Itu perintah Allah. Kita jarang fikir kenapa nak sembahyang, kenapa zuhur, kenapa asar, kenapa maghrib, kenapa isya, kenapa subuh, tak fikir. Itu namanya sami'na wa ata'na. Dengan apa tu? Boleh fikir tak? Boleh. Boleh fikir. Kenapa waktu zuhur? Kenapa asar? Kenapa maghrib? Isya, subuh? Boleh fikir. Ada dia punya hikmahnya. Tapi ada yang tak nampak. Tak nampaknya ni tolak. Itu dengan Allah Ta'ala, ilmu Allah Ta'ala. Yang kita nampak, kalau katalah konteks kita hari ni, katakanlah orang tak solat 5 waktu semalam. Bila COVID ini, PKP tak jumpa siapa. Dah lah tak pergi kerja, duduk di rumah, tak kena siapa-siapa. Dengan sembahyang, dengan usaha untuk pertemuan berbagai, kita dapat bertemu. Kalau tak COVID pun, kalau tak solat, tak jumpa siapa-siapa. Pergi kerja, balik kerja, balik kerja. Dengan ada solat, kita jumpa 5 kali satu hari. Atau sekurang-kurang 2 kali duha asar malam, maghrib isya. Atau 3 kali maghrib isya dan subuh. Atau paling malas seminggu sekali jumpa Jumaat. Atau setahun sekali, 2 kali. Ada program tu. Itu akal boleh terima lah. Kebaikannya, hakikatnya Allah yang tahu. Hakikatnya Allah yang mengetahui. Itulah soal yang lain juga, soal aurat, soal apapun. Maknanya kita boleh guna akal untuk fikir, untuk analisis, mencari hikmahnya. Ada hikmah insya-Allah Ta'ala. Kalau tak ada hikmah, tak jumpa, bukan tidak ada, kita tak tahu, tak sampai, tak kecapaian, angka tak sampai peringkat makam itu.
Kambing boleh makan halal, tapi nak sembelih. Apa beza yang sembelih tak sembelih? Sama je kan. Kambing yang dipelihara di padang, kat di mana-mana, tangkap, tembak je, lapar makan. Ini sembelih. Sama je kot. Sama je. Bezanya sembelih. Apa sembelihnya? Ingat Allah mencipta kambing. Allah cipta kita. Jadi itu ikut nak supaya disembelih. Beza kita nak dengan orang yang bukan Islam. Dan menghormati binatang itu sendiri dengan disembelih dengan pisau yang tajam dan syarat-syarat tertentu. Yang nampak lah, yang tak nampak. Yang tak nampak tak tahu hikmahnya. Kenapa ini halal? Kenapa haram? Kenapa binatang halal, binatang haram? Ada logiknya. Tapi jangan semua tengok logik. Ada yang tidak ada logik. Tak logik pun. Tapi itu perintah Allah Ta'ala, wajib ditunaikan. Ada hikmah yang kita tak tahu. Atau dalam konteks COVID ni, siapa terfikir? Yang muda, yang tua, yang ada semua tak pernah rasa lagi kan? Tak pernah lagi. Tanyalah paling tua umur 1 tahun, tak pernah merasa. Tak merasai zaman macam ni. Zaman bersendirian begini, zaman norma baru begini. Tak pernah tutup masjid. Tak pernah sembahyang jarak. Tak pernah pun. Tanya seorang kita yang umur 1 tahun kalau ada. Tak ada. Tiba-tiba jadi begini. Mesti ada hikmahnya. Mesti ada hikmah. Suka tak suka, kena terima. Allah bagi. Katanya dia takkan begini. Kami tak tinggal. Dia akan ada bersama-sama kita sampai bila-bila. Okey, itu kita nak sedia lain pula. Bagaimana untuk duduk bersama tapi selamat. So tapi tak pergi dah, dia datang dah. Kata kalau begitu dia pergi, insya-Allah kita pergi, insya-Allah Taala pergi. Katakan dia tak pergi, kena ambil keadaan lain, duduk bersama dengan dia tapi dapat selamat. Untuk Allah berikan akal manusia untuk fikir, untuk perbuatannya, pencegahan bagaimana. Kita ingatkan kita dulu nak pergi KL, dulu tak banyak, saya sudah Kelang dulu, mudah aja ambil kertas keping, buat panduan, mau pergi ke Bas Stand Kelang. Ini pergi ke Seremban. Sekarang tak boleh lah, banyak simpang siurnya, tak boleh. Allah takdirkan ada orang pandai buat binatang ni pula. Apa mana-mana ni? Binatang mana-mana. Pakcik WhatsApp ni, Pak buatkan WhatsApp apa yang jangan pergi apa? Ha? Weh, Pakcik Wes, Pakcik sebelah. Tak boleh main draw-draw lah tadi lah. Tapi Allah takdirkan ada orang boleh fikir begini. Oh, pandangnya Pakcik Wes saja. Ya Allah, mana Allah berikan akal kepada kita untuk guna. Yang salah pula, ini kapir punya, buang. Tak jalan lagi dah. Duduk di kampung je lah. Duduk dengkel tak keluar mana-mana. Zaman dah berubah. Ikut perubahan selama tidak mendengarkan syariat. Ini maksudnya tumpuan kepada akal. Walaupun tidak semua pada akal, tapi tuan pada akal. Kena gunakan semaksimal mungkin. Atau Mekah lah senang. Saya paling pertama pergi Mekah tahun 83 kot. Masa tu boleh pergi Zamzam lagi, pergi Zamzam lagi. Ada hotel kecil tepi-tepi dekat Pung Bati. Sekarang tak boleh dah. 1 lapis memang penuh orang, 2 lapis 2 tingkat penuh, 3 tingkat juga. Pun ada skuter pula. Semua tu gunakan akal. Salahkah hukum? Tak salah. Dah keadaan memaksa begitu, termasuk melontar. Begitulah seterusnya. Itu soal yang saya katakan menggunakan akal. Maju ke depan lah. Tak boleh statik. Tak boleh 2 lapis. Sunnahnya 1 lapis. Tak. Orang dah ramai, tak boleh buat lagi dah. Ini akal mesti digunakan semaksimalnya, namun dia tetap terbatas. Tetap terbatas, yang lebih pada yang dibenarkan Allah Ta'ala. Kata Syekh ini, kalau pemikiran tak betul, maka perjalanan tak betul. Akal tak betul, katanya perjalanan tak betul. Seperti mana macam mana bayang-bayang tak betul, jika tongkat tak betul. Tongkat kita tak betul, bengkok, bayang tak betul lah. Jadi dianggap itu tongkat itu masih betul, sebenarnya pemikiran masih betul.
Ini satu perkara juga fikirnya pun. Jangan mudah kepada terikut-ikut atau istilah panggil fanatik ke ta'assub, dia tak boleh fikir. Orang fanatik satu tak boleh fikir. Kalau fanatik betul, kampung aku paling baik. Contohlah, kampung kita paling baik. Nampak orang tak baik juga. Jadi kena buka fikiran. Imamku paling baik, orang semua tak baik. Tidak. Semua kita ada kelemahan, ada kekuatan, ada kelebihan, ada kekurangan. Jadi kita sama-sama berfikir bahawa manusia ni selemah, kurang. Yang sempurna, yang gagah perkasa Allah Ta'ala. Yang kurang sama-sama dibina, yang kuat sama-sama kita membantulah tambah kuat, insya-Allah Ta'ala. Lepas itu siapa mempunyai pendapat yang tidak baik atas perkara, maka perilaku tidak baik. Saya buat contoh mudahlah, biasa-biasa sajalah. Kalau cikgu, cikgu lah katakan ke cikgu ni pergi sekolah, hari pertama daftar, cikgu lama beritahu dah. Cikgu lama sini beritahu, kelas ni tu kelas ni okey, kelas ni sekecorannya dia tak diterima tu. Kalau terima itu wasak, dia masuk tu sedangkan tu mungkin pandang-pandang dia, pemerhatian dia, pengalaman dia, atau ada sikap dan seseorang yang dia tak kenal pada dia. Kita bukan minta sebaiknya semua orang baik, dan kata waktu sama waspada, hazard, kemungkinan ada yang tidak baik. Pukul baik. So saya kata murid-murid saya sekarang pun tentang ajar di kolej tu, semua markah 100. Kecuali sudah tolak. Pukul rata 100 dulu. Jangan start, ni 50 je, ni 30 tak boleh. Semua standard 100 markah semua. Senoklah dapat 100. Belum lagi, tunggu dulu, periksa dulu. Akan potong 10, ada yang potong 10, ada potong 30. Begitulah. Pukul rata 100. Semua dapat 100. Semua layak. Ya, Nabi kata gitu. Nabi kata kullu ummati yadkhulul jannah. Kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku yadkhulul jannah. Layak masuk syurga. Illa man aba. Mungkin tak nak. Semua layak. Yang tak layak masuk syurga lah saya ni. Tak layak semua. Kullu ummati, semua umatku yadkhulul jannah. Hanya layak syurga. Illa man aba. Melengok tak nak. Sebab apa? Sebab tak nak. Man ata'ani dapat jannah. Sebab taat aku ada syurga. Man asani faqad aba. Siapa yang derhaka pada aku, dia tak nak. Gitu. Mana nak sebut apa semua layak. Tentulah kita tahu pula. Memang layak, tapi kalau tak buat apa-apa, melakukan maksiat, perintah Allah tak dilakukan, yang suruh ditinggalkan sebagainya, itu abalah, dia tak nak lah. Maka sebab itulah kita kena menggunakan akal yang panduannya Quran dan Sunnah, yang kita ambil daripada guru-guru. Kita belajar dari guru. Tak semua kita tahu mentafsir Quran, tak semua kita mampu menghurai hadis, memahami hadis. Maka kita merujuk kepada ulama-ulama yang masih ada. Kita masih ada ulama-ulama yang dirujuk. Tidak sehebat dulu, tapi gabungan berbagai kepakaran dan masih ada ulama. Namun kena percaya juga bahawa Allah akan mencabut ilmu daripada ulama-ulama ini biqabdil ulama, akan matikan ulama. Saya jangan sebut akhir ni, dia masuklah kuliah sebelum ni pun tempat-tempat lain. Yang terbaru seorang ulama pondok meninggal, yang panggil dia Pak Tehmat. Pondok di Perantara dekat kampung saya lah, Pak Tehmat. Umur 90 lebih dia meninggal. Orang lama, tak ramai dah umur 90 lebih ni tok pondok ni. Dia sampai penghujung pun dia masih pergi kenduri kendara lagi. Tak pernah habis. Orang main kenduri dia pergi, talqin dia pergi, main semua pergi. Cuma dah tua, kadang dia tak ingat, dia lambat pergi sampai kena piak awal sikit lebih. Tapi pergi. Dia hebat. Allah matikan ulama satu demi satu akhirnya hatta lam yabqa aliman. Satu masa tidak ada ulama lagi. Ini bukan nakutkan, bukan benar-benar menunjukkan bahawa bersedialah semasa masih ada lagi ilmu ini, kita dekati mereka untuk mencari ilmu, untuk beramal sebagai bekalan akhirat.
Dia kata lagi, saya ambil semua habis lah, saya potong yang berkaitan. Berasal pesan inilah pesaing-pesaing pemikiran yang ini kita akan kita bersaing juga. Kita yang kita bertanding ni soal siapa kuat, angkat besi, siapa laju, lari, siapa lompat paling tinggi, siapa lompat paling jauh. Tapi kita tak bernilai akal. Kita nilai akal dalam bentuk merasaan. Satu pada sudut lah, tak salah untuk fikir kan. Tapi kalau lampau esa ini bukan nak nafikan kebaikannya. Kalau matlamat untuk lampau esa, pelajar akan baca buku untuk esa. Habis. Sampai esa tutup buku. Sampai esa sama ada SPM ke apa ni, diploma ke ataupun ijazah ke, kalau matlamat untuk sijil, stop sekali tu habis. Tutup buku. Inilah penting kita ni hidup ni untuk macam ilmu. Tak kira lah umur tua ke muda ke kecil ke besar ke sihat ke sakit, carilah ilmu. Di mana ruang, di mana peluang. Sekarang banyak peluang sangat, alhamdulillah. Benda ni banyak ilmu kan. Nak mengaji malas dah, pergi suruh-suruh ni bukan malas lah, campur sikit-sikit malas, tapi kerana malu nak pergi, buka biar baca. Nak surah apa? Al-Waqiah, buka aja, dengar surah Waqiah. Bagi orang dah mahir, elok sangat. Tapi yang tak mahir, elok belajar guru juga. Bukan nak belajar, mau tak mau belajar guru, depan guru. Untuk memperelokkan bagi sebanyak, okey lah, dengar kaset sebagainya. Tapi untuk permulaan, mau tidak mau kena berdepan guru. Kalau tidak, dia takut tak tepat. Kata betul. Maknanya ceramah, masa juga banyak ceramah-ceramah saya, petik je. Macam mana pun kena ada asas juga. Nanti minat seorang berceramah, semua dia yang betul, lain tak betul, bahaya. Bahaya. Oleh kerana sekarang dia tak sekatan. Dulu nak ceramah masjid suruh ada permit. Permit kan ada. Permit ha? Terhadlah sekarang bebas. Nak ceramah mana kisah lah. Baik-baik saya. Siapa-siapa apa ni? Kita pilih siapa-siapa aja. Kalau kita minat orang itu kerana sekian-sekian, akhirnya kita menafikan yang lain. Maka sebenarnya kita ada keluasan ilmu juga. Mana yang betul, mana yang salah. Bukan seronok saja. Dia seronok. Sepanjang ceramah seronok, ketawa 4 jam. Tapi yang ketawa aja, nangis kena juga, sedih juga. Nak tahu ukurannya. Islam itu apa dia? Apakah Islam itu untuk ketawa senang saja? Apakah sedih saja? Apakah Islam itu ekonomi saja? Apakah Islam itu solat saja? Kena tahu semuanya. Tahulah mana yang patut kita belajar. Saya lemah sangat bab ini, tumpu bab ini katakan. Tidak menafikan lain juga. Banyak peluang. Saya sendiri begitu juga. Sekala ada masa tengoklah. Pada mana-mana ceramah-ceramah ke apa saja, pilih-pilih yang baik. Dulu tak banyak. Dulu alhamdulillah Ustaz Al-Marhum Ustaz Ahmad Kamus, Ustaz Ahmad misalnya kerap dulu, zaman dulu lah. Sekarang dah banyak sangat dah. Yang Melayu kan, yang Arab kan, Siam kan, semua ada belaka. Yang muda, yang tua, yang buta, yang celak, semua ada. Maka waktu itu memang baik, tapi kena pandai-pandai juga. Takut fanatik satu ceramah satu orang, akhirnya lain menafikan. Alhamdulillah kita macam-macam di sini kan, kita ambil bagai pikiran. Ialah bukan saya masuk terutama semua. Kena ada terapis juga lah, terapis juga. Bukan maksud yang tak boleh salah, kadang-kadang bukan untuk kita. Katanya dia pergi baca kitab yang orang nak makan tinggi dah. Dia tak kenal lah gitu. Jadi maknanya kena terapis jugalah. Itu yang sebut. Berkata Syekh ni, jika pemikiran alam Islam banyak perkara yang tegaskan sini adalah kena melihat juga soal-soal yang berlaku tentang khurafat. Khurafat akidah, khurafat ibadah, khurafat fiqh. Khurafat akidah sebut sini. Bid'ah ni banyaklah kalau tuan-tuan tengok kitab ni banyak. Saya tak ambil semua, sebahagian. Contohlah akidah. Soal akidah bagaimana? Terkadang-kadang dalam konteks penyakit hari ni pun dia tak mau terima yang perubatan moden ni. Nak tradisi juga katakanlah. Tradisi itu kalau perubatan bentuk herba, bentuk ni okeylah. Tapi berkait ke mana lain, yang ni belum menyembuhkan, menafikan lain. Sungguh-sungguh puja kawan tu, puja kaedah itu, habis rosak kaedah. Dalam konteks dunia hari ni perubatan moden ada,
kita tidak ilmu kan bidang tu, kajian dia baik terima selagi tak bertentangan dengan syarat yang kita faham secara umum. Tradisional pun terima juga selagi tidak bertentangan dengan syariat juga. Tentunya soal berkaitan syirik, berkaitan dengan najis misalnya. Apa ni? Sentiasa fokus Allah Ta'ala, doa. Apa ikhtiar pun doa di atas. Contoh sebutlah contoh dalam perang mudahnya. Perang Badar. Perang Badar ini dalam Islam tahun 2 Hijrah itu 17 Ramadan, pada adatnya memang kalah 1,000 lawan 300. Tempat bukan orang Islam faham begitu, orang Muhajirin ada situ. Tapi kenapa menang? Ya, tak nafikan usaha. Tapi usaha itulah usaha sakat yang ada. Dengan tidak cukup tenteranya, kelengkapannya, tapi yang paling hebat yang saya nampak ialah doa. Sepanjang malam itu Nabi berdoa, ya Allah, jika binasa kaum ini, tentera ini, tidak siapa lagi menyembahmu ya Allah. Itu hazabah dan tu'bad. Siapa kata? Sayyidina Ali nampak, Sayyidina Bakar pun nampak. Semua berdoa. Semalaman minta Allah menangkan perang Badar. Perang Khandaq, Masya Allah, perang Khandaq ni tentera Ahzab, Muhammad tentera nak menentang Islam. Perancangan ada, Allah terima Panglima As-Sama Al-Farisi kan, dia kuat parit. Doa Nabi sahabat, akhirnya tak ada perang. Apa jadinya? Tentera Allah dengan bentuk rebut taupan. Tentera lari. Strategi buat. Strategi kena buat. Maksudnya tokat barit, ikhtiar. Tapi doa. Dan konteks hari ini pun jangan lupa untuk lakukan apa yang diperintahkan oleh yang kita yakini. Konteks hari ini kata-kata kita buatlah. Orang suruh cucuk lah. Dua kali lah. 3 per 3 lah. Kita tak tahu kan. Orang 2 kali ni bawa sijil. Yang 3 dia pemah. Yang keempat berjasa kan. Ambil je lah. Tapi jangan lupa doa. Jangan lupa ikhtiar. Allahumma ba'id bainana bain hadzal wabak kama ba'da sama Allah, apa je minta je lah. Ya Allah, jauhkan bina wabak ini pada kami, dan kau jauhkan di langit dan bumi. Di Masjid Al-Maghrib mintalah apa saja, di Melayukan, di Jawa, tak apalah, minta. Bukan ramai-ramai saja, waktu sendirian pun ya Allah. Ya, tak nafikan ramai kalau kita meninggal kan. Keluarga saya pun dah meninggal, anak-anak dah meninggal seorang Covid. Bisan saya pun meninggal Covid. Dan lain lagi lah, banyak lagi yang sedang sakit pada juga. Tapi ingatlah, itu nak sebab aja. Kalau tak datang dia mati juga, tak datang sakit juga. Tapi sebabnya musim ni lah, tak kira kan macam tu. Oh dia tak cucuk, tak cucuk tiga. Tak cucuk tiga je. Anak buah semua kena cucuk belakang. Sekarang dia sakit dua orang kena. Masih. Maknanya ikhtiar kita. Kalau tak ikhtiar kita salah. Kita nak nafikan kita tak ilmu. Yang ada tak apa, serahkan. Yang gaduh. Saya tak ada ilmu, tentang itu terima apa yang kata, saya terima, saya buat. Lain tawakal ma'ala, ya Allah, ini kemampu ya Allah. Sebab kalau tak buat gitu, tak boleh ke masjid. Ada orang kata wuduk tak wajib, yang wajib semayang. Dia nak semayang nak wuduk, dia kena wuduk. Jadi kan ambil kaitan lah itu. Yasiru atau asru, mudahkan. Akal berfikir gitu. Tapi macam mana pun kita tak paksa siapa yang nak menentang tuak dia. Dia ada hujah sendiri, terima je lah ya. Okey, yang pertama soal akidah tu. Boleh rosak akidah kalau kita berubat, kita percaya pada orang yang itu menyembuhkan. Allah macam. Hari ni pula saya nampak soal orang ambil tak berat soal hadis, Masya Allah. Ceramah hadis Quran, Masya Allah. Tapi WhatsApp grup juga. Tapi kadang-kadang hadis dhaif banyak juga. Saya cuba kadang-kadang masuk dalam grup WhatsApp grup ni hadis yang dhaif. Saya cuba betulkan berita dhaif. Marah pula. Lama kita amal, lama kita dengar. Ustaz samalah. Bukan soal lama, soal baru, soal amal. Kalau dhaif lah. Dulu lepas tak jumpa, saya nak jumpa dah. Status dhaif. Jiddan. Hampir pada maudhu'. Tak terima, tak apa. Satu grup. Satu dia pula tak peduli langsung. Tak peduli. Kita buat ta'if pun hujah-hujah langkau tak baca pun.
Ini satu kes. Dhaif jid asaknya. Saya masukkan masuk grup lah, bukan grup YouTube lah. Tak baca pun, tak sensitif. Hadis dhaif ini adalah statusnya bukan asal dhaif semua ditolak. Sangat dhaif tapi hadis maudhu'. Maudhu' ni hadis yang palsu masukkan juga. Kalau maudhu' ni berat-berat. Kita mendustakan kata Nabi, man kadzaba alayya muta'ammidan fataba min nar. Siapa berdusta di atas aku, dia telah menempah tempat neraka. Ini contoh saja. Maksudnya kena prihatin soal ketulinan, keaslian satu. Khususnya tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dhaif tak payah kita bincang. Fadhil terimalah. Tapi soal-soal yang maudhu', yang palsu tolak. Itu soal yang hadis. Soal fiqh juga, taklid fiqh. Taklid fiqh disebut sini, disebut itu. Taklid fiqh ini, fiqh itu ilmu yang sangat luas. Ilmunya. Ilmu fiqh kita belajar itu sangat luas. Dia boleh berubah dengan sebab zaman tempat. Sehingga akidah tak boleh berubah. Syariat tak ubah, fiqh tu berubah. Contoh dulu kita berwuduk kita wuduk air telaga, air sungai. Sekarang pakai pipe. Lepas tu main mana pula air dalam sungai ke apa tak tanya dah taki penuh ke tak penuh di mana-mana. Dia halusi begitu entah macam mana kita nak guna pipe. Dan macam-macam benda-benda baru ni, maksudnya kita kena terbukalah fikiran bahawa fiqh ini boleh berubah dalam acuannya lah. Oh, maksud pakai ni pun ada memakruhkan. Yang keras lagi kata macam-macam lah, tapi akhaf durain, dua mudarat. Satu mudarat, dua mudarat. Satu mudarat kecil masa ambil mudarat yang kecil. Hatta dalam bab fiqh lain kata bagi mazhab ada setengah mengharam cukur janggut. Hanya Imam Syafi'i makruh katakanlah. Kena pergi tempat yang tidak boleh simpan janggut. Janggut itu sunat. Nak pergi tempat tu nak mengajar, nak berdakwah, nak berjihad katakan. Nak tak mau berdakwah ke ataupun nak cukur janggut, nak simpan janggut. Untuk simpan janggut sunat. Mengajar tak payah. Belajar tak payah. Mana wajib? Yang wajibnya belajar, wajibnya mengajar. Ini sunat bercukur je lah. Ini contoh saja, contoh. Maknanya itu fikiran. Saya ringkas dan tak banyak lagi lah sebut di sini bahawa kita kena gunakan akal. Gunakan akal yang waras untuk bertindak sesuatu dalam acuan yang dibenarkan. Lebih ada benar tak boleh fikir, gunakan sekarang tak boleh guna. Nak fikir benda yang tidak fikir. Contohnya alam barzakh macam mana ya, neraka macam mana, syurga macam mana, tak nampak. Itu as-sam'iyat yang mau tidak mau sami'na wa ata'na. Saya boleh fikir, kita fikirlah. Yang kata juga tak ada juga soal keras soal dakwah. Keras dalam berdakwah. Dakwah tegas, kena tegas buat dakwah. Tetapi kena ada kelembutannya, kena ada adabnya, kena ada peraturannya. Matlamat betul, bicara tak betul, orang lari. Saya masih ingat tu cerita masyarakat. Saya menjadi sebuah sekolah, ada seorang cikgu, mungkin saya ulang cerita, wallahu alam. Seorang cikgu perempuan tahun 85, 86 gitu, 86 kan. Dah mula tudung zaman tu. Kita dah boleh tudung 97. Sekolah bertudung 97 boleh menakan pakai kurung. Tahun 84, 86 tu masih ada cikgu tak bertudung lah. Cikgu biasalah, tak ada arahan. Entah bagaimana sudah hari saya ulang cerita mungkin dia bertudung datang sekolah. Rupanya sebab ayah meninggal. Ayah meninggal, dia berkabung dalam tudung. Dan banyaknya jumpa saya, ustaz, rumah saya ni kalau saya tak solat, tak sebut nama Allah, tak sabar sebut nama Allah, maknanya suami tak sembahyang, anak tak sembahyang. Dia datang serah diri, ustaz ajar saya sembahyang, ajar saya mengaji. Saya pun tak salah datang. Saya lupa lah kisah 80-an, jadi tak ingat apa sangat. Tapi
bukan sehari lah, mungkin 2 hari, tak lebih 2 hari atau mungkin 3 hari, tak ingat lama, tapi tak lama sangat, 2-3 hari je dia datang depan saya, tak bertudung, pakai tudung. Hari ayah meninggal pun seminggu dia, lepas tu buka lah. Saya mula mengajar sembahyang, datang seorang kawan saya yang tukar dakwah hebat ni, duduk sebelah ni, tanya, Ustaz boleh anggur sikit ya? Betul ke orang kata orang perempuan tak tahu urat, satu urat rambut orang nampak masuk neraka 70 tahun? Cabut lagi tu cikgu tu, terus pergi, terus tak jumpa sampai saya posting. Ni matlamat betul, cara betul, matlamat betul, cara tak betul. Kita baru nak pujuk makcik tu, so ngaji dulu, so semayang, dia start masuk neraka dah kan tu, terus tak belajar dah. Maknanya matlamat tu betul, cara tak betul. Saya pun sebenarnya dituduh sebagai liberal dah. Ustaz liberal ni. Duduk depan perempuan yang tak ketudung. Allahu Akbar. Cek-cek keluarga kita tak tahu mana pun. Jadi benda-benda tu kena ada gunakan akal. Bukan saya suka dia tak tudung sangat, tapi saya suka nak belajar tu. Utama aulawiyat di situ. Lepas tu insya-Allah tudunglah sebanyak. Jangan tekan dulu. Itu yang dia tengah soal dah. Dan keras dan kaku dalam menjalankan agama Islam. Kaku beku ni pun strict betul. Guru saya kata begini, ustaz saya kata begini, syekh kata begini. Syekh kata 30 tahun dulu, sekarang dah berubah dah. Mungkin ada perubahan, insya-Allah. Okey. Apa insya-Allah kena ambil sikit je. Habis ayat je insya-Allah. La haula wa la quwwata Allah
Allahumma rabbal jiddah. Hadis. Patutlah. Bismillah. Satu lagi ya. Dia bagi 13 19 contoh sampai 3 dia. Satu lagi. Tergesa-gesa ajalah. Gopoh bertindak. Al-ajal syaitan Fatimur Rahman. Sifat gelojoh itu daripada syaitan, sifat bertenang itu daripada Rahman, sifat Rahman. Gopoh dalam apa saja tindakan, terutama dalam soal menghukum. Gopoh menghukum. Dalam perundangan tu dia kata apa? Lebih baik salah melepaskan orang bersalah daripada menghukum orang tidak bersalah. Dan soal perubatan pun ada juga, ada kes. Cek X-ray tengok ada tumbuhan dalam perut. dah belah pas semua orang, rupanya bukan ketumbuhan. Ni kisah betul belum berlaku, tarik keras. Tarik keras yang berlaku itu. Akhirnya dah ada operasi belah-belah ribu dah, rupanya benda itu je. Lebih berat lagi, yang potong belah kanan, potong kiri. Berlaku seperti di kelak di masa dulu, ketika dulu. Ajalah, baiklah bertindak. Tapi bukan maksudnya lambat, lebih berhati-hati, terutama soal hukum. Soal hukum hakam agama ni pun kalau tak tahu, katakan la adri. Imam Malik dia kata, aku mengaji 17 tahun mulazamah guru dia yang bernama Rabi' Ra'i. 17 tahun mulazamah, aku dapat kalimah la adri, la aslan, la alam, wallahu alam. Itu paling banyak guru cakap. Bukan tak mau jawab, mereka berhati-hati menjawab soal hukum hakam, soal tindakan. Ada berlaku sebuah negara, bukan negara kota itu Sudan, menghukum orang, nah cara hukum Islam, tapi dia punya apa dia panggil mahkamah tu bicara tak Islamik. Akhirnya hukum orang yang tak salah. Dah potong tangan dah, tak ada bola. Kes zina pun bagus juga. Bicara kedua tak sabit kesalahan pun. Dia dah hukum sebab dah. Contoh jalan, tapi berlaku bukan sini, belum berlaku negara lain, di antara Sudan berlaku itu. Cuma insya-Allah akan datang kita ambil satu tajuk lagi, iaitu beberapa contoh, dipanggil contoh arahan pemikiran jentur yang baik-baiklah, yang baik kita pilih. Di sini bagi 13 contoh, ambil apa yang sesuai, insya-Allah akan datang. Macam mana pun staf bersuruh lah untuk milih kitab lain akan datang yang lebih yang belum ada lah, yang belum ada lagi. Ambillah tasawuf mata apa, mana-mana yang lain insya-Allah. Moga-moga kita doalah supaya Allah jauh kita pada wabak. Allah ba'id baina hadhil wabak kama ba'ta baina samaq kama ba'ta baina masyriq al-maghrib. Allah fi ni'mal wabak ya rahimin. Insya-Allah jumpa lagi. Assalamualaikum.